Boleh tak semua buka kamera sekejap? This is for formality saja, untuk reporting. Jangan risau. Untuk report program saja. Kami tak akan bawakan dekat tempat lain, just untuk reporting. For the reporting only. Right? Esco ETC, please open up your camera. Buka kamera semua, cepatlah. You tahu kan, tahap kesabaran saya ni kurang sikit. Miss, saya tunggu kejap. Maaf ya, kamera saya tak boleh on. Alright. Doesn't matter kamera yang tak boleh on, tak payahlah. Yang boleh on tu, bukalah sekejap. Untuk formality saja. Nanti nak buat reporting senang. You kena laporkan program ni pada HEP kan? Okay, siapa yang akan ambil gambar? Fikir siapa ambil gambar? Umi. Alright. Dah kan yang boleh lah Umi. Okay, yang lain ni tak ada. Geram pula kita. Cuba buka kamera ni sekejap anak-anak. Macam student kelas saya juga ni degil semuanya. Nak dengar cakap. Okay, done. Umi, go on lah. Kalau kita tunggu pun membazir masa je. Okay. 1, 2, 3. Okay, Okay, lagi time. sekali. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay, done. Okay, done. So, moderator, boleh teruskan. Para hadirin diminta untuk turut serta menyanyikan 3 buah lagu, iaitu lagu Negeri Johor, Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM.
Sebelum majlis bermula, dijemput saudara Haziq Ashraf bin Hairil Anwar untuk mengetahui bacaan doa dan juga doa rabitah. Dipersilakan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka khalaqal azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barul wal jawadul karim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekian alam. Selawat dan salam kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan mereka yang mencontohinya hingga hari kiamat. Allahumma ya Allah, pada hari yang berkat lagi bersejarah ini, sempena seminar pembentangan, sempena majlis ini, kami menadah tangan dan bersyukur kehadratmu di atas nikmat limpah kurniamu yang tidak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas kami di muka bumi ini dan dipohonkan. Jadikanlah majlis kami ini majlis yang engkau redai dan berkati. Ya Latif, Ya Rahman, kurniakanlah kami taufik dan hidayahmu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dalam penghidupan kami di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa sentiasa mematuhi perintahmu dan menjauhi laranganmu. Ampunilah dosa dan keterlanjuran kami dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam keredaanmu jua. Ya Munzilal Barakah, berkatkanlah bumi bertuah ini, jayakanlah segala usaha yang kami anjurkan untuk menjadikan kami manusia yang berkualiti. Mudah-mudahan majlis pada malam ini akan memberi manfaat kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah saudara Islam kami di Gaza yang dizalimi oleh kekejaman rejim Zionis dari segala keburukan dan hindarkanlah mereka segala bala kerana tidak sesiapa pun yang dapat menghindarkannya melainkan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Cik Siti Nordiana binti Ishak selaku penasihat Kelab Usahawan UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat.
serta Saudara Muhammad Zaril Haikal bin Zahir selaku Presiden Kelab Usahawan UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat, Barisan Exco Kelab Usahawan UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat dan para hadirin yang dikasihi Allah sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu UiTM, salam UiTM di hatiku. Bagi memulakan majlis, dijemput Cik Siti Nordiana binti Ishak selaku penasihat Kelab Usahawan UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Najwa? Boleh? Alright. Boleh. So, sebelum kita bermulalah, apa kata kita sedekahkan Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin dan juga mereka yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, saudara mara kita pesakit-pesakit COVID. Kita doakan mereka semua sembuh dengan cepat dan peperangan di Palestin diakhiri dengan cepatlah. Saya tak boleh lah discuss pasal tu, rasa macam something lah untuk kita kan sebagai umat Islam. Jom kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yes, sebenarnya saya tak nak berucap panjang pun. Dia tak ada preparation ni macam ni lah, tak tahu nak cakap apa. So terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih. Okay, alu-aluannya sepatutnya yang berusaha Presiden Club. Saya rasa tengah azan lah sekarang dekat rumah saya. Kita stop sekejap boleh? Sekejap lagi saya sambung.
Okay, Alhamdulillah. Orang kata dah lepas tu rasa lega sikit kan. Kalau tak, kita pun rasa bersalah je kalau teruskan. Okay, yang berusaha Presiden Kelab Usahawan, Saudara Zaril. Saya tak ingat dah nama penuh Zaril apa. Disebabkan oleh dah lama tak jumpa. I think almost 1 year Zaril. Tak ingat dah. Betul lah tu. Ketua Projek Saudari Nur Fitriah Hidayah, tahniah diucapkan di atas penganjuran program kita pada hari ini. Esko Kelab Keusahawanan UiTM Cawangan Johor, saya bangga dengan kamu semua walaupun orang kata sekarang PKP dan you pun dah open distance learning, so berpersatuan tu amat kurang lah. Kalau di kampus tu nak jumpa pelajar pun susah. Sekarang ni baru saya rasa baru hari ni dengan semalam ada beberapa pelajar yang masuk ke kampus lah. But I don't know lah, tak tahu lagi either selepas ni dia orang boleh masuk kelas ke tak. I think tak ada kelas lah, maknanya dia semua open distance learning. I think Fitri berada di kampus ya? Fitri lah? Tak Your ketua projek berada di kampus ke? Ya Miss. Sebab saya nampak macam dia punya latar belakang tadi dekat kampus. Alright, so jaga diri sendiri dengan baik ya, tak ada orang nak jaga kamu kat sana. Baik Miss. Okay, so lebih dahulu saya nak alu-alukan kedatangan kita punya penceramah pada hari ini. Lebih muda, memang jauh lagi muda dari saya lah. Tahniah diucapkan telah dijemput menjadi penceramah pada hari ini. Apa? Tutup dulu mic. Okey, saya nak alu-alukan kedatangan Saudari Nurul Afikah Ishak. Okey, sales Afikah ni dah mencecah 100,000 every month. Saya pun tak mampu nak buat tu. 100,000 every month. Bermula daripada February 2020. You see that? I think pada masa tu kita dah PKP, right? Kita dah PKPB lah rasanya pada masa tu. Ke PKP lagi, tak ingat lah. So, dalam tempoh setahun dia dah buat sales, monthly sales, okay? It's not that yearly sales, it is monthly sales. 119K. So, macam mana dia cecah angka 100,000? Kalau saya meniaga pun nak cecah 10,000 pun saya tak tahu macam mana nak buat. So macam mana Saudari Afikah mampu membuat sales sejauh itu. So bila exco saya cerita, Miss boleh tak kita nak buat talk Saudari Afikah ni, saya tanya dia dulu. Sales dia buat berapa? Tu soalan saya. Sales dia buat berapa? So melalui situ saya boleh tahu pula cita-cita seseorang usahawan tersebut, kita boleh dapat tahu daripada nilai sales yang dia buat tu. Kesungguhan dia bila dia nak jadi usahawan yang betul-betul usahawan. Maksud saya gunakan medium sebaik mungkin, media sosial ke, medium yang telah diajar oleh entrepreneur itself, right? Dan semua ilmu. Sebenarnya nak jadi usahawan ni perlu ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, bagaimana kita nak reach target yang kita nak capai tadi. Jadi saya harapkan melalui satu produk saja Afikah, AB Chocoja, betul tak? Ya. Ke banyak produk? Satu produk saja. So kamu belajarlah betul-betul macam mana Afikah, Saudari Afikah boleh capai target dia sampai 100,000 sales every month. Walaupun itu sales, saya yakin dia punya profit lebih daripada 10,000 kot saya rasa sebulan. Betul tak? Cuba angguk sikit. Kalau sales dah 100,000, 10,000 tu dalam tangan lah biasanya. Okay, dia punya profit, bukan profit lah, maksud saya wages dia lah, gaji dia lah, more than that lah saya rasa. So belajarlah macam mana Saudari Afikah rankkan dia punya agent ke, dropship ke, macam mana dia manage dan macam mana dia buat marketing untuk dapatkan sales sebanyak itu. So saya juga terkejut sebenarnya bila pelajar saya bagi tahu Saudari Afikah ni still lagi belajar di UiTM Cawangan Johor, betul kan? Yes, betul. Still lagi belajar kan? Accounting student, right? Yes, degree accounting student. You dah berdaftar dengan MyENT, right? Sorry? Dah berdaftar dengan MyENT?
My ENT. Dah ambil ENT 530 belum? Sem ni saya baru ambil subjek ENT. So you dikendaki berdaftar guna My ENT kan? Rasanya MASMED. Tak silap saya. MASMED ya. My ENT lah tu. So kalau dah daftar saya dah rasa lega. Pelajar-pelajar yang ambil ENT 530 kena berdaftar kat situ lah untuk recording kita dan numbering of student entrepreneurship lah. So saya tak nak berucap lagi panjang. Tahniah diucapkan kepada ketua projek kita pada hari ini dan saya harapkan session yang kita sediakan ni dimanfaatkan sebaiknya oleh kamu semua. Belajarlah yang sebaik mungkin. Saya harapkan saudari Afiqah janganlah kedekut untuk kongsi ilmu, kongsilah apa yang terbaik dan sama-samalah kita membangunkan keusahawanan di UiTM Cawangan Johor dan saya harapkan lebih banyak lagi usahawan-usahawan macam Afiqah ni ada di UiTM Cawangan Johor dan sekaligus kita membantulah dalam musim PKP ni. Kita tahu banyak orang terjejas dan why not you boleh bantu ibu dan bapa kamu melalui penjualan produk-produk yang sedia ada yang tidak melibatkan costing, something like dropship kan, tak melibatkan simpan barang pun, hanya melibatkan simple marketing saja. Mungkin Afiqah boleh ajar selepas ni macam mana nak buat dan saya harapkan ilmu itu bergunalah untuk semua dan tahniah Afiqah di atas kejayaan kamu. Saya harap kamu teruskan pada masa akan datang dan teruskan membantu sahabat-sahabat kamu, adik-adik kamu selepas ni untuk lebih berjaya lah. Alright, terima kasih pengerusi, moderator pada hari ini, sedap suaranya, boleh jadi MC selepas ni. So, thank you, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cik Siti Nordiana atas ucapan beliau sebentar tadi. Bagi melengkapkan majlis, dijemput saudari Nurfitra Hidayah binti Azman selaku Ketua Projek Fun Room as the Entrepreneur untuk memberikan ucapan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfitra Hidayah binti Azman. Yang dihormati penasihat Kelab Keusahawanan UiTM Cawangan Johor Kampus Gamat, Cik Siti Nordiana, dan Presiden Kelab UiTM, Presiden Kelab Keusahawanan Zaril Haikal. Saya tak ada nak cakap banyak sangat sebenarnya sebab tak apalah, harapan saya malam ni semua peserta yang join meet kita ni, kita punya webinar ni akan dapat paling kurang satu ilmu lah untuk awak semua aplikasikan dalam business. Menjadi usahawan berjaya. Yes, betul. Sorry, nervous. Okay, itu je kot. Thank you. Terima kasih kepada saudari Nurfitra di atas ucapan beliau sebentar tadi. Baiklah, marilah kita meneruskan majlis dengan webinar yang akan disampaikan oleh tetamu jemputan kita, Nurul Afiqah binti Ishak. Seorang usahawan muda berumur 21 tahun yang juga merupakan pelajar ijazah sarjana muda akaun di UiTM Johor Kampus Segamat. Anak muda daripada Puchong Selangor ini telah meraih kedudukan tertinggi dalam perusahawanan yang dilakukan sehingga mengaut keuntungan sebanyak RM119,000 Malaysia setiap bulan dan beliau juga merupakan alpha dan top leader dalam perusahaan yang diketahui ramai iaitu AB Chogojar. Dipersilakan. Okay, bismillah, Assalamualaikum. Okay, sebelum tu saya nak tanya dulu, suara saya jelas tak? Sebab tadi ada yang cakap bergema tak jelas. Alhamdulillah jelas. Okay, suara semua okay. Okay, so bismillah, Assalamualaikum semua. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur ke entrepreneur sebab buat majlis ni. InsyaAllah malam ni saya akan kongsikan banyak manfaat untuk semua yang join. Okay, sebelum tu izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Nurul Afiqah binti Ishak, berumur 21 tahun dan sekarang ni saya adalah student account degree di UiTM Segamat dan sekarang ni saya tahun 2, sem 4. Okay, sebelum tu saya nak cerita sikit lah saya punya perjalanan bisnes saya, macam mana saya boleh terjebak dengan perniagaan AB Chogojar.
Okay, so sebelum ni sebenarnya saya memang dah lama dah pun ada minat dalam bisnes. Ini ABC Koja bukan bisnes pertama lah yang saya buat. Sebelum ni pun saya dah pernah jadi dropship untuk 2 brand. Masa tu lepas SPM saya terus rasa nak buat bisnes. Saya terus join dropship. So masa tu tak ada modal lagi kan. Tapi masa tu tak lama pun. Saya join 2 brand tu jadi dropship tak lama pun. Sekejap je masa tu sebab tak ada orang ajar, so saya tak ada ilmu. Saya main redah je semua. Jadi apa yang saya belajar dekat sini, kita nak buat bisnes memang kita kena ada mentor. Okay, jangan rasa macam kita nak buat bisnes tak apa, aku redah je, nanti mesti berjaya punya. Okay. So macam mana saya boleh terjebak dengan perniagaan ABC Koja ni? Saya ingat lagi masa tu akhir tahun 2019, masa tu kawan rapat saya bagi tahu pasal brand ABC Koja ni, baru lagi ditubuhkan. Masa tu saya tak yakin lagi nak buat bisnes lagi sebab masa tu saya still trauma kan. Sebab bisnes last yang saya buat tak menjadi. Tapi masa tu kenapa saya nak buat juga sebab saya tengok dekat sekeliling saya masa tu kat college kan, dekat UiTM Segamat. Saya tengok sekeliling, apa yang saya nampak student dia cepat lapar. Lain lagi weekend kan dia cepat lapar. So saya tengok apa yang diorang nak kan, apa yang diorang perlukan. And saya pula dulu sejenis saya memang suka makanan makanan manis, suka Chokoja. Jadi masa tu saya scroll aja saya terjumpa lah ABC Koja ni. Jadi saya try dulu approach founder dekat WhatsApp. Masa tu ABC Koja ni baru sangat lagi, baru ditubuhkan. Dia orang tak ada team sale, tak ada team yang handle siapa nak join agent semua. Masa tu saya approach founder sendiri personal. Masa tu tak yakin juga nak jadi. Tapi saya tengok dia punya Instagram, founder punya Instagram ni saya tengok dia jenis coaching team dia sampai berjaya. Dia tolong team dia buat sales. Lagi-lagi yang baru jadi agent kan. Saya tak pernah jumpa lah founder macam ni. Kalau korang tak kenal lagi, korang boleh tengok dekat IG dia, Muhammad Zulfaqar, founder ABC Koja. Jadi masa tu saya pun try dulu. Saya bagi tahu founder saya nak ambil 10 balang dulu ABC Koja. 10 balang dulu lah, sekarang 1000 balang insyaAllah boleh ambil dah. Okay, so time tu masa saya ambil baru lagi kan order melonjak naik kan time tu kan. Stok tak sampai lagi dekat saya. Tapi saya dah tambah dah order dekat issue. Jadi dari awal-awal saya nak ambil 10 balang tu, saya tukar nak ambil 20 balang dan tambah lagi 30 balang. Tahu-tahu saya cakap kat founder, tak apalah Fika ambil 100 balang lah terus. Kalau korang nak tahulah masa saya first time order stok tu, masa tu saya saya dekat luar negara tau, saya dekat Japan. Tapi masa tu saya tak fokus pun travel sebab saya punya excited sebab bisnes sekali masa saya buat tu tiba-tiba saya dapat order banyak. Jadi saya pun excited, saya sibuk duk collect order time tu. Padahal masa tu saya tengah travel tau. Tapi excited lah kan, siapa tak excited sebab first time dapat order banyak macam tu. So coach ni, founder ABC Koja ni, dia banyak bagi input dekat saya macam mana nak kembangkan dunia bisnes. So maksudnya bisnes yang saya buat sekarang ni bukanlah untuk short term je, tapi dia ajar macam mana nak kembangkan bisnes kepada long term, sustainkan bisnes lagi. Sebab apa yang kita kena tahu dunia bisnes ni bukan sehari dua je tapi dalam jangka masa yang panjang juga, dalam masa yang bertahun-tahun. So mesti korang tertanya macam mana saya boleh capai semua ni, macam mana usia muda, student lagi boleh capai sales RM100,000 tadi, okay. So sebenarnya jujurlah saya cakap saya belum berjaya lagi sebab banyak lagi benda saya nak capai sebenarnya. Tapi macam mana saya dapat hasil macam ni? First adalah disebabkan mindset. Ini paling besar lah, disebabkan mindset. Yes, usaha pun usaha tapi sebenarnya benda paling besar ialah mindset. Kenapa? Kenapa saya cakap mindset? Sebab benda basic macam ni ramai orang terlepas pandang. Setuju tak kalau saya kata benda basic macam ni ramai orang terlepas pandang? Mindset. Dia bukan bisnes nak berjaya bukan disebabkan tips marketing semata-mata tapi disebabkan mindset juga. So apa yang saya belajar sepanjang buat bisnes ni, kita kena ada mindset yang positif. Kan mesti korang selalu dengar kan mindset yang positif, tapi apa benda sebenarnya mindset yang positif tu? Okay, percaya tak kalau Fika cakap, saya cakap masih ramai lagi dekat luar sana yang dia ada perasaan tak yakin bila dia nak buat something yang baru, dia takut tak jadi, dia fikirkan sangat risiko. Lagi-lagi dalam bisnes, itu benda paling common lah yang ramai orang fikirkan. Jadi benda ni sebenarnya dia melibatkan mindset. Okay, sometimes kan kita belum cuba lagi kita dah tahu dah kita tak boleh buat. Ini yang pelik sebenarnya. So macam mana kita nak clearkan mindset? Okay, senang je. Sifu saya selalu pesan kalau kita nak clearkan mindset, kita kena ada pemikiran tauhid. Kalau korang first time dengar pemikiran tauhid ni macam ni lah, senang nak cakapkan. Kalau kita nak capai something, nak capai kejayaan, kita kena berusaha dulu, betul tak?
Tapi benda paling penting sebelum kita usaha ialah kita kena ada mindset yang positif dulu. Kita kena percaya dekat diri sendiri dulu. Kita kena percaya yang kita boleh buat. Sebab apa tau, bila kita percaya kita boleh buat, insya-Allah Allah akan bagi benda tu kat kita. Sebab apa Allah dah cakap dah, aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Jadi bila kita fikir yang kita akan capai benda tu, akan dapat benda tu, insya-Allah Allah akan bagi. Dengan syarat kita berusaha. Okay, sebab tu kita kena bersangka baik dekat diri sendiri. Yes, dekat diri sendiri juga. Jangan sabotaj diri sendiri. Sabotaj macam mana? Maksudnya jangan fikir aku tak boleh buat. Okay, jangan cakap kat diri sendiri, tak boleh lah aku buat macam dia. Sedangkan kita tak cuba lagi benda tu, betul tak? Jadi bersangka baik dekat diri sendiri, insya-Allah yang datang tu semuanya akan baik-baik juga. Okay? Nak kata gagal, jatuh bangun, itu benda biasa. Itu normal dalam kehidupan kita sebagai manusia, memang akan ada jatuh bangun. Buat apa-apa pun memang akan ada risiko. Even sekecil-kecil benda pun memang akan ada risiko. Tapi selagi tak cuba, kita tak tahu kan apa hasil dia, apa result yang kita akan dapat. Jadi saya nak cakap jangan putus asa. Sebab lebih baik kan kita gagal mencuba daripada kita gagal sebab kita tak buat langsung. Disebabkan kita tak berusaha langsung. Okay? So setakat ni Fika nak kongsikan berkenaan dengan perjalanan Fika. Okay? Panjang juga kan, baru opening. Okay, tapi tak apa, Fika tak nak take time lama sangat untuk business journey ni. Cuma Fika harap apa yang Fika sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan tadi dapat bagi sesuatu yang bernilai, yang bermanfaat untuk semua yang join malam ni. Okay, so saya pass kepada moderator untuk proceed kepada soalan yang ditujukan. Okay, terima kasih Cik Nurul Afika. Sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu sesi soal jawab dengan tetamu jemputan. Dan bersama saya ada beberapa soalan yang telah dikumpulkan melalui Google Form sepanjang 10 hari sebelum majlis ni dilaksanakan. Dan soalan yang diutarakan melalui Google Form ni diterima oleh pelbagai pihak dan menerima sambutan yang sangat baik. Izinkan saya mendahului dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama adalah, apakah kriteria-kriteria yang perlu ada bagi kita memilih produk ataupun servis untuk kita memulakan perniagaan kita? Okay, so first kali kita kena tahu, sebelum kita nak start business, kita kena tengok apa yang orang perlukan buat masa sekarang, apa yang masyarakat perlukan buat masa sekarang. Kita tengok sekeliling kita. Yes, kita buat business mungkin sebab kita ada minat terhadap business ataupun sebab kita perlukan duit time tu. Okay, tapi kalau anda kata sebab minat terhadap business, tapi sebenarnya dia bukan bergantung kepada minat kita semata-mata. Kita tengok apa yang ramai orang perlukan pada masa sekarang. Contoh macam kita nak jual satu brand kan, satu brand tu nak jual satu produk ni. Okay, tapi disebabkan ramai orang dah jual benda yang sama, dia jadi crowded. Tapi sebab minat, kita teruskan juga. Betul tak? So sebenarnya business ni sebenarnya apa yang orang perlu, tengok apa yang orang perlu, tengok sekeliling kita. Sebab bila kita nampak masalah masyarakat kan, sebenarnya kita dah nampak dah produk apa yang kita nak jual, produk apa yang kita nak keluarkan, produk apa ataupun servis apa yang kita nak offer kepada masyarakat sekeliling kita. Saya bagi contoh mudah lah, kalau dekat university ataupun dekat college kan, kalau korang tengok sekeliling memang mostly student. So korang tengok apa yang student perlukan sangat. Saya bagi contoh mudah je, korang boleh tengok kalau dekat college ramai orang buat service printing. Betul tak service printing? Kenapa diorang buat service printing? Sebab mestilah kita tahu, kita yakin tak semua student dekat college tu semua ada printer. Kan? So kita nak selesaikan masalah diorang, nak bagi diorang mudah, kita buat service printing. Itu contoh kita boleh tengok situation dekat college. Ataupun macam Fika, saya ada cerita tadi kan awal-awal, saya cerita saya tengok sekeliling dekat universiti saya, kat college saya. Student ni cepat lapar. Dia nak makanan yang simple, yang senang makan, terus cepat dapat. Senang nak dibeli, senang nak dapat. So saya buat alternatif untuk saya jual makanan manis. Saya jual AB Cokoja. Itu contoh kita tengok apa yang orang perlu, apa yang orang sekeliling kita perlu. Okay, dia sebenarnya bukan minat semata-mata lah. Kena tengok juga apa yang orang perlu. Dia bak kata pepatah, minat ni boleh dipupuk, ilmu boleh dipelajari. So kalau kita tak ada ilmu pasal bisnes, jangan rasa takut. Takut memang akan ada, tapi jangan biarkan takut tu melebihi dengan apa yang kita nak capai. So kalau tak ada ilmu, benda tu boleh cari. Ilmu bisnes sekarang ni dah bersepah kat mana-mana saja. So berbalik kepada soalan tadi, bisnes ni berkaitan dengan macam mana nak selesaikan masalah pelanggan. Jadi kalau korang nak tahu produk apa yang korang nak kena jual before nak start business, tengok masalah pelanggan apa. And then korang cari ilmu, anda cari ilmu macam mana nak selesaikan masalah dia orang pula. Okay, sebab semua bisnes insya-Allah boleh berjaya dengan ilmu yang betul, dengan mentor yang betul, dengan tindakan yang betul. Okay, so anda kena tahu perniagaan yang terbaik ialah perniagaan yang kita suka and juga mengikut keperluan orang pada masa sekarang. Lagi satu,
lagi satu produk yang dikenali. Korang boleh juga jual produk yang dikenali. Contoh produk yang dikenali yang orang perlukan sekarang ni, orang nak sangat sekarang ni, yang orang tergila-gilakan sekarang ni. Okay, apa dia contohnya? Okay, and then bukan produk semata tau. Dia sebenarnya bukan berkaitan dengan produk semata. Okay, kalau korang nak pilih produk untuk memulakan bisnes ni, kena juga pilih yang circle yang positif. Nak join sesuatu brand, nak join satu korang jadi dropship ataupun agent untuk sesuatu brand, cari yang ada circle yang positif. Kenapa saya kata kena ada circle yang positif? Sebab circle yang positif ni sebenarnya diorang boleh bagi semangat dekat kita. And then kita pun boleh belajar ilmu baru daripada diorang. Okay, bayangkan anda memang zero buat bisnes, tak tahu apa-apa. Tapi nak buat bisnes ni, teringin sangat nak buat bisnes kan? Sebab dah minat sangat ataupun sebab nak tampung perbelanjaan korang, nak tambahkan pendapatan, side income. Tapi memang zero, tak tahu apa buat bisnes. Tapi bila anda join bisnes satu brand, tiba-tiba rezeki korang dapat team yang sportif, dapat circle yang positif, circle yang saling membantu. So diorang tolong korang macam mana nak mula menjual. Diorang bagi motivation time korang down kan, macam mana nak handle customer yang macam ni, macam tu. Contoh macam team ABC Koja, team saya sekarang kan, team ABC Koja. Bila seorang tak tahu, agent ataupun dropship, tak kisahlah dia agent ataupun dropship, bila tak tahu dia tanya dalam group. Tanya dalam group dan yang lain akan jawab ikut kepakaran masing-masing. Jadi pentinglah circle positif kat sini. Bukan semata korang nak start jual, korang tengok produk tu je. So cari yang ada circle positif. Okay. Lagi satu, insyaAllah korang tak akan buat silap yang sama. Bila join circle yang positif, sebab apa tahu? Diorang mungkin dah cerita apa kesilapan yang diorang dah pernah buat sebelum ni. Apa masalah yang diorang dah buat sebelum ni. So insyaAllah kita tak akan buat kesilapan yang sama macam diorang. Okay. Lagi satu, cari juga produk yang mudah dijual. Contoh macam produk yang paling sangat mudah nak jual ialah makanan. Kenapa dia kata makanan senang nak jual? Sebab kita tengoklah orang sekeliling kita cepat lapar. Ini dia nak makanan yang macam mana? Makanan yang sedap. Makanan yang terus grab, terus makan, tak payah nak masak. Sekarang ni dah ramai orang prefer yang instant kan. And then makanan, produk tu mestilah senang dibeli, kat mana-mana pun boleh dapat. Contoh, nak order, tak payah nak tunggu postage. Maksudnya agent dekat tempat tu dah ada, area tu dah ada. So sebab tu ramai sekarang ni yang pilih untuk jadi agent kan, yang senang nak buat COD dekat customer, terus hantar dekat depan pintu rumah customer. Contohlah macam ABC Koja kan, agent kat satu Malaysia ni, kat mana-mana semua ada agent ABC Koja. So kalau nak COD sampai depan pintu rumah pun boleh, senang. So kita cari produk yang macam tu, cari brand yang macam tu, senang nak dapat dekat mana-mana, senang nak bagi dekat customer juga. Okay, so far jelas tak? Okay, kalau jelas cuba komen, jelas. So kita boleh teruskan kepada soalan seterusnya. Okay. Okay, baiklah. Nampaknya kita boleh teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan kedua adalah, apakah 3 tips ataupun perkara yang paling penting yang orang wajib tahu sebelum memulakan perniagaan sendiri? Okay, tips paling penting yang orang wajib tahu, yang semua wajib tahu before nak start bisnes sendiri. Okay, yang pertama sekali, paling penting kita kena tahu dulu tujuan bisnes kita apa. Apa tujuan kita buat bisnes sebenarnya? Ada orang kan, dia macam jenis orang tau bila dia nak buat bisnes ni. Ada orang yang dia jadikan bisnes dia sebagai contoh pilihan terakhir untuk dia jana pendapatan. Kan ada orang dia buat bisnes sebab suka-suka, ataupun ada orang dia buat bisnes sekadar nak mencuba je sebab ikut trend bisnes sekarang ni. Sekarang ni dah ramai sangat orang buat bisnes kan, korang boleh tengok kawan-kawan korang pun ramai sangat yang buat bisnes. Mungkinlah ada yang macam Fika sebut tadi, mungkin ada yang nak ikut trend, ataupun mungkin yang memang perlukan duit sangat-sangat, perlukan side income lagi-lagi time pandemik COVID-19 ni kan. Okay, ada juga yang join dari dropship sebab modal rendah, sekadar nak mencuba pun ada. Tapi untuk korang yang serius nak jadikan bisnes ni sebagai korang punya full time income, kerjaya yang paling utama, punca pendapatan utama, kena kenal pasti kenapa tujuan utama korang buat bisnes. Okay, yang pertama mestilah ramai orang berniaga sebab nak dapatkan nak naikkan lagi income dia, nak naikkan lagi side income dia. Okay, tapi kita kena tahu juga macam mana produk kita ni boleh bantu selesaikan masalah orang ramai. Itu benda paling first yang kita kena tahu. Produk kita ni boleh bagi manfaat apa dekat orang. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan korang suka dengan apa yang korang buat. Bila saya kata suka ni bukan setakat suka lah. Kena minat, kena fall in love sendiri dengan apa yang korang buat dalam bisnes korang. Sebab bila korang suka terhadap bisnes sendiri, bila minat terhadap bisnes sendiri, perjalanan dalam bisnes tu sendiri akan menjadi lebih mudah tau. Sebab kita rasa macam nak buat sepenuh hati. Betul-betul nak buat bersungguh-sungguh, tak ada main-main. Okay, tapi bila korang buat bisnes rasa terpaksa kan, rasa macam tak suka sangat, rasa terpaksa, benda ni sebenarnya mendorong korang macam
asal ada je lah, buat asal ada. Asal ada sale, okey lah macam tu. Tapi sebenarnya korang kena buat betul-betul. Jangan sentiasa berada dalam fikiran negatif lah. Bila korang ada kat fikiran negatif kan, korang terpaksa buat, rasa macam alah tak apalah, aku buat promoting macam ni pun bukannya ada orang nak datang beli pun, aku tak famous kan. Mungkin korang ada fikir macam tu. So sebenarnya korang kena suka apa yang korang buat. So bila korang suka, korang boleh plan macam-macam dalam kepala korang sebab korang buat sepenuh hati. Okay. Yang ketiga, kena sentiasa belajar, cari ilmu baru. Ini pun paling penting juga, lagi-lagi yang beginner, lagi-lagi yang baru nak start business lagi kena top up banyak ilmu. Kena sentiasa belajar. Kan? Kalau korang rasa macam contohlah sebelum ni korang dah pernah join dropship ataupun dah pernah join agent brand lain, dah pernah ada pengalaman bisnes macam-macam, and then sekarang korang nak jual pula something yang baru, something new, something ataupun korang ikut trend, orang lain jual tu korang pun nak jual tu. Okay, jangan terus merasa selesa. Katakanlah korang join satu team ni tau. Korang join satu team ni sebab korang tengok leader dia power. So korang fikir macam, okay bila aku join team ni aku yakin mesti aku boleh buat sales 10,000 macam tu. Confirm boleh punya lah. Okay, tak salah kalau korang rasa macam tu. Tapi sebenarnya benda tu datang daripada usaha korang sendiri. Okay, kalau bayangkan kalau leader tu pun dah ajar korang macam-macam, bagi coaching, bagi tips marketing, follow up korang selalu. Tapi kadang-kadang usaha tu tak datang dari diri kita sendiri pun tak boleh juga. So sebab tu Fika cakap kena sentiasa belajar. Bila dah belajar terus apply ilmu tu. Tak kisahlah kita belajar daripada leader ke, daripada orang lain ke. Sebab sekarang ni ilmu bisnes banyak kan. Kat mana-mana pun ada ilmu bisnes kan. Jadi sebenarnya saya nak cakap ramai orang sebenarnya dia ada keinginan nak belajar. Keinginan nak belajar bisnes tu ada. Tapi kadang-kadang dia orang ni tak mampu nak rendahkan ego sendiri nak belajar kan. Sebab kadang-kadang kita rasa macam dah cukup dah ilmu yang aku ada ni. Tapi sebenarnya korang kena tahu, makin banyak korang belajar, makin banyak benda yang kita tak tahu. Lagi-lagi dalam bisnes. Dalam bisnes ni belajarlah banyak mana pun sebenarnya banyak lagi benda yang kita tak tahu. Jadi untuk yang baru nak start bisnes, baru nak memulakan bisnes kan, jangan terlalu cepat berpuas hati lah. Saya nak cakap jangan terlalu cepat berpuas hati sebab perjalanan kita ni masih panjang. Lagi-lagi untuk yang nak long term kan bisnes dia, nak sustainkan bisnes dia lagi perjalanan masih panjang. Banyak risiko lagi pada masa akan datang. That's why tak boleh stop belajar. Okay, sentiasa tambah ilmu supaya kita boleh tingkatkan potensi diri, tingkatkan kita punya bisnes, kita punya value, okay. And then yang seterusnya, poin yang keempat, letakkan keutamaan kepada customer kita. Okay, kadang-kadang kita rasa bangga kan sebab ada bisnes sendiri kan, rasa macam bisnes kita dah cukup power. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, kita kena utamakan juga keperluan customer kita, keperluan pelanggan kita, apa yang diorang nak. Okay, kita kena bagi servis yang terbaik kepada pelanggan. Sebab apa? Kadang-kadang produk kita dah best, produk kita dah power dah. Kita rasa macam, okay macam mana sekalipun customer akan beli produk aku, memang sedap produk aku, power. Kita yakin produk kita best. Tapi slack kita dekat servis kita, servis yang kita bagi pada pelanggan kita. Ini yang semua orang kena tahu. Okay, kadang-kadang customer, korang mesti pelik kenapa customer ni tak jadi beli dengan kita kan. Padahal produk kita best, feedback dah ramai dah kata yang sedap-sedap. Okay, artis pun dah ramai review. Tapi slacknya dekat customer service kita. Mungkin kita layan pelanggan tak cukup baik lagi. Mungkin kita rasa kita layan pelanggan tu dah cukup baik dah. Tapi pelanggan tu fikir macam kenapa seller ni nak tak nak je layan aku. Layan aku macam aku ni nak tak nak lah layan aku kan, bagi bad service kat aku. So kena tahu apa yang pelanggan nak. Kena jaga emosi pelanggan. Bukan fokus kepada kemahuan kita sendiri, fokus kat kehendak kita sendiri, okay. So letakkan pelanggan kita ni dalam setiap keputusan yang kita buat. Okay, so kena sentiasa ingat kenapa tujuan utama kita bisnes. Okay, sebab setiap masalah yang ada pada ramai orang ialah peluang dalam bisnes kita. Tak cari peluang dalam bisnes kita. Okay. So itu yang keempat. Yang kelima kita kena rancang dengan teliti. Nak buat apa-apa pun kena rancang dengan teliti. Walaupun baru nak start bisnes, dah start kena rancang macam ni. Tak boleh fikir, tak boleh ada mindset macam tak apalah aku redah je. Tak tahu lagi result macam mana. Yes, memang saya kata kena ambil risiko, tak cuba tak tahu lagi. Tapi benda paling penting sekali ialah planning. Nak buat apa-apa kena ada planning. Walaupun seorang beginner ke kan, walaupun bisnes dah luas ke dah besar ke, tetap kena ada planning yang teliti. Okay, dalam bisnes planning adalah benda paling penting untuk nak buat apa, nak capai sales ke, bukan setakat sales lah, nak jaga team ke apa ke, kena ada planning. Sebab planning ni dia ibarat macam panduan lah, dia macam waste lah kan. Kalau kita nak pergi satu tempat tu kan, kalau kita tak pernah pergi tempat tu, takkan kita nak main redah je jalan, tahu-tahu nanti sampai, memang takkan ada. So memang kita perlukan waste juga.
Okay, lain lah kalau korang pakai Google Map lah. So dalam bisnes pun sama, kena ada ways. Make sure korang fokus dalam apa yang korang buat. Jadi setiap planning dalam bisnes kita kena buat lebih awal, okay? Supaya kita tak buang masa. So tak mengelakkan kita daripada tersilap langkah. Alright? Okay. And then yang keenam, korang juga kena get ready dengan cabaran yang datang. Okay? Walaupun kita dah buat preparation dah buat persediaan dah, tapi kadang-kadang ada sesetengah benda yang kita tak boleh nak jangka, yang kita tak boleh nak expect, betul tak? Sorry kejap yang kita tak boleh nak expect kan. Pastikan bisnes kita ni dah cukup prepare dah. Maksudnya mental kita prepare, bukan setakat bisnes kita je prepare, mental kita prepare. Bila kita nak berdepan dengan keadaan yang sukar ataupun kat luar jangkaan. Contohlah macam saya bagi situasi sekarang ni, macam pandemik COVID-19 sekarang ni, tak ada siapa pun expect benda ni akan jadi sekarang. Kan setahun yang lepas, kita tak expect pun benda ni akan jadi kat negara kita kan, pandemik COVID-19. So kesan ni kita boleh tengok, ramai banyak bisnes yang terjejas. Okay, lagi-lagi yang small business owner. So dekat sini kita kena ambil pengajaran, dah kena plan dah strategi baru. Macam mana nak tetap maintainkan bisnes kita walau dalam apa keadaan sekalipun. Ini baru sekarang COVID, dalam masa akan datang kita tak tahu kan cabaran apa lagi yang akan datang kat kita, datang kat bisnes kita. So saya nak cakap, prepare lah siap-siap strategi tu. Okay. And then yang terakhir, jangan cepat give up. Ini pun simple juga, ni dah ramai sangat orang pesan, tapi benda ni pun orang ambil remeh juga benda ni kan. Okay. Dalam banyak situation lah, saya dah jumpa ramai jenis orang kan. Awal-awal buat bisnes memang semua bersemangat. Kan excited macam saya cerita tadi lah, awal-awal saya cerita masa saya buat bisnes saya Biju Koja kan. Excited time tu banyak order dapat. Sampai tak fokus pun travel time tu. Excited, high energy, maintain. Ramai orang Muslim memang macam tu. Okay, tapi kita kena tahu juga, okay, dunia bisnes memang tak indah, tak setiap masa indah. Memang akan ada jatuh bangun. Bezanya cuma kita tunjuk tak tunjuk je. Tapi kunci dia kita tak boleh cepat give up sebab kita nak buat apa-apa pun memang akan ada risiko. Okay, tak kisahlah jual apa sekalipun. Okay, even jual aiskrim Malaysia kat tepi jalan pun memang akan ada risiko. Even sekecil-kecil risiko. So saya nak pesan jangan cepat give up. Okay, bila ada cabaran kita tahu kita ada mentor kan, kita tanya mentor apa yang nak kena buat. Sebab saya percaya setiap bisnes yang ada mentor dia dah lalui dulu dah. Masalah yang dia sekarang ni, masalah saya sekarang ni, mentor saya dah lalui dulu dah. So dekat situ dia dah ajar saya macam mana nak berdepan dengan cabaran ni. Okay, so jangan cepat give up, kita kena percaya pada proses, insyaAllah kita akan capai apa yang kita nak capai. And saya nak pesan juga, kalau dah sekali buat, terus buat sampai habis. Walaupun banyak kemungkinan, banyak cabaran yang berlaku sepanjang proses tu, tapi percayalah bila kita ingat balik one day nanti, kita akan rasa macam ini perjalanan bisnes aku, ini perjalanan bisnes aku indah. Okay, sebab tak semua benda yang kita buat tak ada risiko macam saya cakap tadi kan. Okay, lagi-lagi dalam bisnes korang kena get ready, prepare mental dan sebagainya. Okay, jadi moderator boleh proceed kepada soalan seterusnya. Baiklah, soalan yang ketiga. Apakah cara yang paling efektif ataupun berkesan untuk tarik perhatian pelanggan untuk beli barangan kita? Secara online lah spesifikasinya sebab sekarang ni musim COVID kan? Okay, so cara yang paling efektif nak tarik perhatian pelanggan ni sebenarnya dah ada banyak cara tau. Banyak sangat cara tips marketing ni. Tapi apa yang saya nak terangkan kat sini, saya nak terangkan berkenaan dengan hard sell dan soft sell. Kalau untuk yang tak pernah dengar lah, mungkin ada yang dah biasa dengar juga. Kita kena tahu. Nak tarik pelanggan ni ada dua cara kita nak tarik dia. Sama ada melalui hard sell ataupun soft sell. Hard sell ni ialah kita ni nampak sangat nak menjual. Dia berkaitan dengan kita ni nampak sangat nak menjual. Kebanyakan pelanggan memang tak suka, memang kurang suka lah cara ni. Melainkan kalau pelanggan tu sendiri yang memang nak datang membeli terus dengan kita. Sekejap lagi saya akan explain sebab tu. Tapi apa yang saya nak cakap hard sell ni, maksudnya kita kebanyakan pelanggan akan rimas. Contoh saya bagi satu situation lah. Kalau kita pergi shopping mall, kita perasan tak kalau kita lalu tepi kedai perfume kan, and then orang tu memaksa kita untuk try bau dia punya perfume. Saya percayalah tak ramai dekat sini yang suka lah cara tu kan. Even saya sendiri pun kadang-kadang saya tak kurang suka kan benda tu kan. So itu contoh hard sell. Tu contoh hard sell. Dia kadang-kadang nampak sangat macam dia memaksa kita untuk try, untuk bau dia punya perfume, betul tak? Ataupun contoh hard sell lagi kita post. Kalau secara online kan, yang tadi saya explain tu berkaitan dengan offline lah. Kalau secara online kita post satu post
gambar produk. And then kita post something yang berkaitan dengan harga ataupun details berkenaan produk yang kita jual ataupun servis yang kita bagi. Contohlah contoh, saya bagi contoh, saya tak tahu nak bagi contoh apa, saya bagi contoh AB Cokoja je daripada tadi. Okay, contohlah saya post gambar AB Cokoja ni dekat IG story saya kan. Lepas tu saya buat caption, okay AB Cokoja ni cuma RM14 je tau, siapa peminat boleh PM tepi. Okay, sekarang ni saya nak tanya, okay korang komen saya nak tanya, kalau korang customer yang tengok story tu, korang rasa macam korang nak beli tak? Saya tak pernah explain tau apa-apa pasal AB Cokoja. Saya tak pernah explain AB Cokoja ni ada flavor apa ke, apa manfaat yang boleh bagi kat korang ke. Saya terus post. Saya tak pernah buat posting sebelum ni. Lepas tu saya terus post. AB Cokoja ni RM14 saja. Siapa berminat boleh PM tepi. Ini first time tau saya buat posting. Korang anggap je lah saya first time buat posting kan. Yes, betul. Tak, sebab tak tahu sedap ke tak. Itu satu, sebab tak tahu sedap ke tak. Yang kedua, sebab korang tak percaya saya lagi. Sebab korang tak percaya saya lagi. Korang tak tahu, tiba-tiba je dia menjual, tak pernah nampak pun dia menjual, tiba-tiba je buat posting macam tu. Kan, jadi customer tak berminat. Itu contoh hard sell. Okay, so jelas berkaitan hard sell ni. Okay. Jadi soft sell pula kita bermain dengan emosi customer. Kita banyak bermain dengan emosi customer. Bukan customer lah, kita banyak bermain dengan emosi. Audience kita, audience ni orang yang tengok kita punya posting. Tak kisahlah dekat WhatsApp ke, kat Facebook ke, dekat Instagram ke. Siapa-siapa followers kita ataupun contact kita yang tengok itu dikira sebagai audience kita, penonton kita lah. Okay, kebanyakan customer memang lagi suka soft sell. Sebab apa? Sebab kita dapat beli jiwa dia. Kita dapat lagi dekat dengan jiwa dia. Okay, contoh soft sell apa Fika? Contoh soft sell ni, kita buatlah posting berkaitan dengan benefit produk ataupun tips. Bagi tips produk kita ni boleh guna macam mana, tutorial. Okay, contohlah benefit AB Cokoja. Kata apa benefit AB Cokoja yang saya boleh bagi dekat korang. Okay, contoh korang tengah stress tadi kan, and then korang craving nak makan something yang manis. Tapi korang tak tahu nak makan apa. Tiba-tiba saya buat posting kat WhatsApp, kat IG kan. Saya post video AB Cokoja. Bukan balang ni tau, saya post isi dalam dia. Okay, saya bagi nampak coklat lele semua. Time tu pula memang korang tengah craving benda manis. Lepas tu, saya buat pula caption. Bukan caption yang tadi yang berminat PM tu tak. Saya buat caption, okay, ada tak student sini tengah stress buat assignment. Okay, time ni lah korang kena grab AB Cokoja jadikan peneman untuk korang time study, untuk time korang online class, ataupun time bulan puasa kan tak boleh makan time siang. Itu tak menjadi masalah pun sebenarnya. Okay, time bulan puasa, orang aktif time sahur dengan berbuka ataupun time moreh. Dekat situ korang kena grab peluang. Sebenarnya banyak sangat peluang kat mana-mana. Okay, so itu contoh soft sell yang saya nak tunjuk dekat korang. Okay. Okay, ada lagi tau tips yang nak ajar, tips yang berkaitan dengan promoting ni. Korang boleh guna tips 4S 2H. Saya tak pernah ajar tips ni dekat siapa-siapa lagi. Saya baru ajar tips ni 4S 2H, 4S tambah 2H. Okay, tips ni korang boleh buat hari-hari. Bukan boleh buat lah, sebenarnya wajib buat hari-hari kalau korang nak dapat result yang cepat. Apa dia 4S dengan 2H ni? Okay, 4S ialah 4 soft sell. 4 soft sell. Dan 2H ialah 2 hard sell. Okay, contoh, macam saya dah bagi contoh tadi soft sell kan. Ataupun contoh lain soft sell, untuk makan AB Cokoja korang boleh makan time tengok Netflix, buat assignment, time online class. Okay, itu contoh soft sell. Okay, terpulang. Okay, saya bagi contoh lain lah. Apa lagi contoh soft sell Saya bagi contoh produk baju. Okay, sekarang ni tengah hype baju raya kan. So contoh soft sell korang boleh buat untuk baju raya. Okay, korang nak tak pakai, korang nak tak jiran tengok korang sampai tak berkelip mata. So cepat-cepat dapatkan baju ni. Tu contoh soft sell. Kita jangan terlalu main hard sell sangat. Okay, post gambar baju and then bagi harga. Berminat terus beli. Okay, customer tak tahu apa value yang korang bagi, apa manfaat yang korang boleh bagi. Mungkin baju korang tu korang boleh cerita. Okay, baju yang kita jual ni ialah wuduk friendly. Senang wanita-wanita kalau sana nak ambil wuduk kan. Lagi-lagi yang selalu keluar ke. Ataupun apa lagi, kain baju yang tak payah gosok. Contoh Sobela baju raya yang tak payah gosok tu. Itu contoh. So lagilah perempuan-perempuan suka kan. Yang ni target market dia of course lah perempuan kan. So customer yang tengok tu, customer yang baca, yang customer yang sejenis memang nak cepat bersiap, yang tak nak lama-lama, dia orang akan terus tertarik dengan iklan korang, terus tertarik dengan posting korang. Okay, itu contoh soft sell. Okay, tapi bukan soft sell je kita kena buat sampai kita lupa buat hard sell, atau hard sell pun wajib juga buat. Okay, sebab tu Fika namakan tadi tips 4S tambah 2H. Okay, contoh hard sell.
Sekali-sekali kita buat juga hard sell. Contoh kita post video ataupun gambar produk. Post sekali dengan details. Okay, sekali-sekali buat promo juga. Okay, contoh konten untuk sosial nak update apa. Sebenarnya banyak benda boleh update sebenarnya kan. Antaranya gambar produk, feedback. Kalau korang tak tahu nak buat konten apalah dekat IG ke kan. Gambar produk, feedback. Ataupun kalau ada buat review daripada artis, review daripada influencer, ataupun gambar ataupun video kan korang pergi COD, pergi postage. Okay, korang kena tahu sebenarnya kan sekecil-kecil benda yang korang buat dalam bisnes, korang kena post. Ini dinamakan brand story sebenarnya, kena naikkan value brand korang sendiri. Okay, ataupun korang boleh post juga motivation harian. Motivation apa yang motivate korang punya followers, motivate korang punya audience. Okay, ataupun korang boleh share juga entertainment dekat diorang. Mungkin entertainment ni banyak sebenarnya. Contoh Fika bagi macam video yang membuatkan diorang terhibur, video kelakar contoh. Jadi bila korang up content macam ni kan, selain daripada post pasal produk je, so korang akan makin dekat dengan jiwa customer, jiwa audience, jiwa target market ataupun kita namakan bakal pelanggan lah. Okay, sebab apa korang kena tahu, kadang-kadang diorang beli dengan kita, customer beli dengan kita bukan sebab produk kita best semata-mata, tapi mungkin disebabkan personality kita yang menarik diorang untuk beli dengan kita. Kan, kadang-kadang produk kita memang dah best lah, tapi sebenarnya customer tak nak beli dengan kita sebab produk kita best pun. Customer kita nak beli dengan kita sebab personality kita yang best. Okay, diorang suka tengok kita punya posting, suka tengok kita bagi manfaat kat diorang hari-hari. Contoh, kita bagi motivation dekat diorang dekat IG ke ataupun yang ada TikTok buat video-video motivation yang boleh motivate follower, yang boleh bakar lagi semangat kita punya follower tu. Okay, disebabkan situ diorang akan lagi dekat dengan kita. Okay, so far sebelum saya teruskan next question, saya nak tanya banyak tak korang dapat malam ni? Kalau banyak, komen banyak. Saya nak tengok berapa ramai lagi yang aktif sekarang ni. Okay, seorang je banyak. Okay. Okay, maaf saya nak tambah sikit lagi, terlepas pula. Okay, saya nak tambah sikit lagi. Kadang-kadang customer beli dengan kita pun mungkin disebabkan personal branding kita juga. Okay, untuk yang first time dengar personal branding ni apa Fika? Personal branding ni ialah kita buat orang sukakan kita, bukan suka yang nak kahwin tu okay, orang sukakan kita, percayakan kita and nak beli produk dekat kita je. Maksudnya tak nak beli kat seller lain. Jadi macam mana nak buat personal branding ni? Senang macam ni je. Okay, kita tengoklah kepakaran kita apa, tengok kelebihan kita apa, kelebihan kita sendiri tau. Okay, nama pun personal branding kan, so kita tengok diri sendiri kita. Kalau kita suka buat storytelling, kita buat storytelling. Okay, bagi manfaat dekat audience melalui storytelling. Okay, so mungkin setiap hari boleh cerita kat diorang. Okay, cerita apa yang kita buat hari ni. And then bagi, and then hujung-hujung kita bagi hikmah kat diorang, pengajaran kat diorang. Okay, sebab apa tau, audience kita ni yang tengok kita dan diam ni sebenarnya diorang ni merupakan target market kita juga. Target market ni orang yang akan membeli dengan kita pada masa akan datang. Okay, jadi kita nak target diorang ni lah yang untuk membeli dengan kita. Jadi bila kita power buat personal branding, kita dapat kuasai soft sell ni, hard sell. Percayalah sebenarnya pelanggan lagi trust kat korang, lagi percaya dekat korang and nak beli dengan korang je. So make sure trust the process. Okay, percayakan proses. Okay, jadi moderator ada soalan lagi? Ada. Soalan yang keempat. Berikan beberapa tips untuk kekal konsisten dalam menjayakan perniagaan. Okay, untuk kekalkan konsisten dalam menjayakan perniagaan ni sebenarnya lebih kurang macam mana nak maintain high energy dalam perniagaan. Betul tak? Macam mana kita nak maintain high energy dalam perniagaan? Sebab macam saya cakap lah tadi kan, ada hari mungkin kita akan rasa down, kita akan rasa give up, buat posting tak menjadi, buat posting tak ada orang beli, hari ni tak ada sale ataupun seminggu tak ada sale, tak ada order langsung. So macam mana kita nak maintain high energy tu, macam mana tak nak rasa give up, okay? So dekat sini yang benda paling penting tadi mungkin saya dah cakap tapi saya nak explain dengan lebih lanjut Pak ni, iaitu kita kena ada grow mindset ataupun kita panggil sebagai mindset magnet. Okay, mindset ni korang kena tahu kita ada dua jenis mindset term. Okay, iaitu kita kena ada long term mindset dan juga short term mindset. First time kan, tak tahulah kalau korang pernah dengar, tapi kalau korang dah pernah dengar, saya minta kosongkan fikiran malam ni, dengar betul-betul apa yang saya nak sampaikan. Okay, kalau long term mindset ni, kita dah fikir siap-siap sekarang ni. Lagi 5 tahun nak capai apa? Aku join business ni, apa yang aku nak capai dalam masa jangka masa panjang? Ataupun kalau 5 tahun tu rasa macam berat sangat nak fikir kan? 3 tahun dah, saya bagi contoh 3 tahun. 3 tahun lagi, apa yang kita nak capai?
Untuk short term mindset pula dalam masa lebih kurang bawah setahun, apa yang kita nak capai bila kita join bisnes ni? Takkan kita nak buat suka-suka kan? So make sure jangan ada perasaan nak suka-suka tu. Sebab apa? Sebab bila korang buat bisnes sebab suka-suka, bila korang, jadi tindakan korang pun akan main-main je. Sebab korang buat sahaja je. Jadi bila korang akan, bila bisnes main-main, so korang kena terima lah, korang pun akan cepat rasa down, rasa tak semangat and rasa nak give up. Jadi kita kena ada mindset untuk long term success dengan short term ni. Okay? Tadi pun Fika dah explain pasal pemikiran tauhid tu kan, sebelum nak capai kejayaan, okay, berkaitan dengan pemikiran tauhid ni dia berkaitan dengan mindset juga. Kalau kita nak capai kejayaan, kita kena ada usaha. Sebelum usaha kita kena yakin dulu dekat diri sendiri, kita kena percaya dekat diri sendiri. Dan kita juga kena bersangka baik juga dekat diri sendiri. Okay, so sebab tu kalau kita nak apa-apa, nak capai apa-apa, nak achievement dalam jangka masa panjang, sebab saya tahu ramai yang buat bisnes sekarang ni mungkinlah bukan sebab suka-suka, tapi memang betul-betul ada sebab, ada tujuan, ada big why, ada target kenapa buat bisnes. Jadi kalau nak apa-apa, nak capai apa-apa, nak capai hasil, kita kena ada mindset grow ni untuk kita tarik rezeki. Jadi sebab tu tadi saya bagi nama dia mindset magnet. Dia macam magnet lah tarik rezeki kan. Kita fikir yang baik-baik, rezeki yang baik-baik akan datang. Jadi kena percaya diri sendiri, sebab siapa lagi nak percaya kita kan kalau bukan diri kita sendiri. Mungkinlah ada orang lain yang nampak potensi kita kan. Tapi kita sendiri nampak tak potensi kita? Kita grab tak peluang kat depan mata? Ke kita biar je pesaing kita grab dulu? Kita tak apalah, tunggu je lah, nantilah aku buat. Kita lambat kat situ kan. So kalau kita nak selalu maintain high energy, lepas dapat ilmu apa-apa terus je buat. Sebab apa tau? Sekarang ni orang dah tak takut dah siapa yang lama dalam bisnes. Orang takut siapa yang lagi laju dalam bisnes. Okay, kalau korang tahu ayat si Fubat, dia senang je. Hanya yang laju akan maju. So kena cepat. Nak buat apa-apa kena cepat. Kena speed. Kena lebih laju dari pesaing. Kalau pesaing buat satu posting je sehari, kita buat 3 kali. Kita kena double, triple daripada pesaing. Kita punya usaha tu. Jadi bila kita laju, kita akan dapat result yang cepat. Bila kita dapat result yang cepat, selalu dapat result, insyaAllah energi kita pun akan sentiasa high. Kita pun akan konsisten nak buat benda-benda yang lain. Okay? Okay, and then ada satu formula Fika nak ajar berkenaan dengan mindset ni. Formula dia, nama dia be, do, have. Fika tulis dekat chat lah. Okay, be, do, have. Okay, Fitrah tolong tulis kat IG. Okay, be, do, have. Be, do, have ni sebenarnya formula ni korang kena berangan, kena bercerita-cerita. Dia tak semestinya guna formula ni dalam bisnes je. Tak kisahlah kalau korang study ke ataupun ada buat komitmen lain ke. Okay, jadi okay, B ni apa? B ni macam dah capai. Macam dah capai, maksudnya kita berangan macam kita dah capai dah benda yang kita nak tu. Contohlah kita buat, kita nak capai sales RM1,000 kan, RM1,000 pada bulan depan contoh. So kita berangan, okay, aku yakin aku boleh capai punya sales RM1,000 tu. Ingat saya cakap tadi, kena yakin yang kita boleh capai. Bila kita yakin baru kita boleh usaha. Kena yakin, kena berangan, okay aku dah capai dah RM1,000 tu, aku confirm dapat capai punya, tak ada apa yang mustahil pun. Okay, and then do. Do ni kita buat macam dah capai, walaupun kenyataan dia tak sampai lagi sebenarnya. Tapi kita punya usaha tu, kita macam dah capai dah RM1,000 tu. Okay, maksudnya usaha kita kat sini double, triple kan benda tu. Kan, macam dah capai dah RM1,000 tu. Okay, and then have. Have ni kita dah pun capai dah benda tu. Dah capai dah result tu, dah capai dah RM1,000 tadi tu. Maksudnya benda tu memang dah ada kat tangan kita. Dah capai dah. Sebab kita berangan mula-mula tadi, lepas tu kita usaha and then kita dah pun capai benda tu. Okay, so korang guna formula be, do, have ni. Nak buat apa-apa pun guna be, do, have ni. Tak kisahlah walaupun nak guna dalam study ke, kan yakin yang contoh nak dapat 4 flat. Tapi tak boleh lah yakin berangan je tapi usaha kita tak ada. So dia seiring dengan usaha kita juga. Alright? Okay, itu berkenaan dengan mindset. Okay, sekarang Fika nak masuk, Fika nak cerita sikit lah pasal Big Why kan. Big Why ni, tadi Fika terangkan sikit je tujuan utama pasal bisnes tadi. Okay, so sekarang ni Fika nak explain sikit pasal Big Why. Big Why ni adalah niat utama kenapa kita buat bisnes. Tapi actually bukan bisnes je kita kena ada Big Why kan. Kita nak buat apa pun kena ada Big Why juga. Big Why, niat utama kita. Kita kena tahu lah matlamat kita apa kan. Okay, nak set Big Why ni pun sama juga. Kena ada 2 jenis term. Iaitu satu long term big why and satu lagi short term big why. Okay, long term big why apa yang kita nak capai dalam jangka masa panjang. Katakanlah Fika tanya, kalau Fika tanya korang mostly korang akan jawab nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli tanah. Okay, okay. Untuk short term big why, apa yang kita nak capai dalam masa terdekat? Contohlah nak bayar yuran kuliah sendiri, tak nak susahkan parents,
nak shopping guna duit sendiri dah tak nak dah minta duit mak ayah ke. Okay, ataupun untuk yang ada bisnes, nak naikkan lagi sales dalam masa lebih kurang setahun ni nak buat sales RM10,000 contoh. Okay, tapi sebelum tu Fikan, saya nak pesan dulu, nak set big why biar spesifik. Kena spesifik, wajib spesifik, kena jelas. Okay, yes, semua orang nak beli kereta, semua nak beli rumah, semua nak beli tanah. Tapi korang kena spesifik lah kalau kata nak beli kereta. Nak beli kereta apa, nak beli warna apa, nak beli model apa, jangan just cakap nak kereta je. Sebab apa Fikan cakap macam ni? Sebab kereta ni ada banyak jenis kan, harga pun lain kan, dari murah ke mahal. Jadi bila korang dah set spesifik, korang dah set big why korang spesifik, dah tahu dah nak kereta macam mana, kereta jenis apa, korang dah mesti dah tahu dah harga kereta tu macam mana. Jadi bila korang tahu harga kereta tu macam mana kan, untuk korang yang buat bisnes sekarang lah, so korang mesti dah buat planning dah. Okay, bulan ni aku kena buat sales banyak ni. So bila aku buat sales, katakanlah bulan ni korang nak buat sales RM1,000. Okay, kejap saya set live kejap. Okay, bulan ni nak buat sales RM1,000. So bila korang berjaya buat sales RM1,000, mungkin bulan ni korang boleh buat saving. Katakanlah korang nak saving setiap bulan RM250. So korang dah tahu dah harga, okay, macam saya cakap tadi kan, dah tahu harga kereta berapa. So korang kena tahu bila korang nak beli kereta tu, kena ada due date. Yes, setiap big why kena ada due date. Katakanlah korang nak beli kereta dalam masa 3 tahun akan datang. Tapi jangan cakap 3 tahun, sebut sekali tarikh bila, bulan bila, katakanlah nak beli 24 Mei 2023 contoh. Jadi korang dah kena plan daripada sekarang. Okay, berapa duit yang perlukan, berapa duit yang korang perlukan nak beli kereta time tu. So takkanlah korang nak terus nak tunggu tahun 2023 baru nak kumpul duit kan. So mesti korang kena buat saving dari sekarang, buat saving setiap bulan berapa nak peruntukkan. So dah ada goal, dah siap-siap. So that's why nak set big why kena spesifik. Okay, samalah juga kalau korang kata nak beli phone kan, untuk yang short term big why. Katakanlah korang nak beli phone, nak beli iPhone apa? iPhone 12. Bila nak beli tu? Hujung tahun ni, 20 Disember katakan, 20 Disember 2021. Okay, so korang dah siap-siap planning dah. Okay, setiap bulan nak saving berapa. So nanti bila dah tarikh nak beli iPhone tu, capai tak saving korang tu? Total saving tu capai tak? Okay, tapi contoh dah capai big why kan. Okay, bila dah korang dah capai big why korang kan, katakanlah korang ada 10 big why, 10 big why tu semua dah capai. Okay, jangan pernah rasa puas. Okay, jangan pernah rasa cukup. Bersyukur tu of course lah, memang kita kena bersyukur. Okay, sebagai orang Islam kita kena bersyukur. Dah capai something bersyukur, even benda kecil. Maksud Fika jangan pernah rasa puas dekat sini ialah kita kena sentiasa upgrade, nak buat yang lagi terbaik. Okay, aku dah capai big why ni, aku nak buat yang lebih, aku nak buat yang lagi baik untuk bulan akan datang. Okay, ada lagi benda yang aku nak capai, contoh macam nak bagi hadiah kat parents ke apa ke kan. Okay, kalau kita katakanlah jadi ramai lah yang ramai sangat benda yang berlaku kat situasi sekeliling Fika kan. Ada yang lek-lek nak buat marketing kan, macam kejap-kejap malas, kejap-kejap rajin, kejap-kejap ikut mood. Dia buat marketing ikut mood dia. Ni ramai lah ya. Okay, maksudnya kat sini big why tu tak cukup kuat. Big why sendiri tu tak cukup kuat, tak cukup menyentuh hati korang lagi. Maksudnya big why korang tu biasa-biasa je. Yelah sebab korang buat marketing ikut suka kan, ikut mood kan. Ini bahaya sebab kita nak sustainkan bisnes kita kan. So korang ingat ayat ni, dalam bisnes it doesn't matter what you do, it matters why you do. Tak penting, bukan tak penting apa yang kita buat, penting. Tapi lagi penting kenapa kita buat. Maksudnya dekat sini big why ni kena power. Apa pun yang jadi kita sanggup nak hadap kan. Orang kutuk kita relax, orang kutuk kata kau ni buat posting hari-hari ada ke orang nak beli kan. Tapi kita tak layan toxic comment tu. Okay, ada comment yang kita kena reply. Ada komen yang membina diri kita. Tapi jenis yang toxic comment, korang kena buat tak reti. Okay, orang cuba nak patahkan semangat, kita still lagi ni, gagah lagi ni, teruskan bisnes kita. Sebab apa? Sebab big why kita ni kuat. Yang penting kita fikir aku nak juga capai big why aku. Itu big why yang power. Contoh big why yang power. So bila korang rasa down kan, korang rasa macam tiba-tiba tak ada energi kan, so ingat balik big why korang kenapa. So dia berkaitan dengan energi lah sebenarnya. Konsisten ni kena back to energy kita. Okay, so semua orang yang start business, semua orang yang berjaya dalam business, semua ni semua ada big why yang besar yang push diorang forward kan untuk capai apa yang diorang nak. Okay, semua company yang besar yang businessman yang berjaya semua ada big why. Apatah lagi kita yang bilis ni, yang baru nak start berniaga ataupun yang baru setahun berniaga. Okay, lagilah kena ada big why yang kuat. Okay, alright, menjawab soalan tak?
kekal konsisten. Okey, jadi moderator boleh teruskan soalan seterusnya. Okey, sebelum kita sambung dengan soalan yang seterusnya, kami nak bagi peluang pada penonton, peserta dan juga penceramah untuk berehat dulu selama 5 minit. Minum-minum air dulu. Tangan-tangan tu yang penat menaik tu bagi dia relax-relax dulu. Selepas 5 minit kita sambung semula. Okey, boleh. Okey, sekarang kita boleh teruskan? Boleh, insyaAllah. Yang lain tu masih high energy tak? Saya baru explain soal high energy tadi. Mungkin kita tengok dulu berapa ramai yang high energy. Cuba komen. Saya nak tengok berapa ramai lagi. Kat sini 48 orang. Semangat. Okey, kalau saya ada buat juga IG live tau. Apa dia? Tak apa. Okey, Alhamdulillah masih ramai lagi yang semangat. Okey, sebab banyak lagi nak share dengan korang ni. Okey, korang, saya lupa nak cakap tadi. Korang tunggu sampai habis talk ni sebab ada benda yang saya nak bagi. Okey, apa benda tu? Korang tengok nanti saya bagi surprise. Okey, ada hadiah untuk korang yang tunggu sampai habis live ni. So make sure korang fokus dengar betul-betul, okey? Okey, so moderator boleh teruskan. Okey, sekarang kita teruskan dengan soalan yang kelima. Apakah tips yang boleh Cik Nurul berikan untuk bina tim yang berkualiti dan pastikan tim tu bersemangat juga? Okey, tapi soalan ni mungkin dah dijawab tadi. Dan bagi mereka yang mungkin tidak fasih tentang hal ni, mungkin Cik Nurul boleh jelaskan dulu apa maksud tim yang berkualiti? Okey, sebenarnya bila cakap pasal tim ni, benda ni sebenarnya topik yang agak besar tau. Tapi saya excited nak bawakan topik ni kat korang. Okey, mungkin kat sini ramai lagi yang tak ada tim ataupun bercerita-cerita nak buat bisnes nak ada tim sendiri. Okey, so benda first kali kita kena tahu kalau kita nak ada tim yang berkualiti,
Okay, kita kena letakkan diri kita dekat tempat anak tim kita. Letakkan diri kita dekat tempat ejen kita. Ataupun kita tengok diri kita sendiri. Adakah aku cukup berkualiti ke? Tapi tak apalah. Okay, so itu point fikir lah. Letakkan diri korang dekat tempat anak tim. Kalau kita ni ejen, kita anak buah kita ada leader, kita ada sifu, kita ada mentor. Apa yang kita nak dari leader kita? Apa yang kita nak daripada founder kita? Apa yang kita nak dari sifu kita? Itulah apa yang anak tim kita nak dari kita. Okay, dia simple je. Dia punya konsep. Okay, sekarang ni saya nak ajar korang satu teknik khas, special teknik ni hanya yang join live ni, yang join talk ni je korang dapat teknik ni. Okay, nama dia ialah teknik 3R. Teknik 3R, korang boleh guna teknik ni untuk pastikan tim sentiasa bersemangat, sentiasa high energy. Lepas tu nak buat sales RM100,000 sebulan tu terpulang lah kepada korang. Tapi guna teknik ni betul-betul, apply, fahamkan betul-betul and then terus apply. Okay, kita boleh sustainkan tim kita, tapi kita tak boleh paksa dia duduk dengan kita sampai bila-bila. Ini hakikat pertama, hakikat yang korang kena tahulah. Sebab ejen ni, dia manusia juga kan, dia bukan robot. Dia one day pun dia akan gerak juga. Sebab sifat manusia ni memang akan meninggalkan kita pun. Okay, so kalau bukan sebab kita, maybe sebab Allah yang gerakkan dia pergi dari kita. Mungkinlah ejen kita ni one day dia ada komitmen lain. Okay, mungkinlah sekarang ni dia student and then one day dia kena intern kat company. So dia tak dapat teruskan bawah kita dah, tak dapat teruskan join team kita ataupun kena pindah kerja ataupun sebagainya lah. Okay, jadi apa dia teknik 3R yang saya nak ajar ni ialah R yang pertama ialah buat rekrutmen. Okay, buat rekrutmen. Okay, benda ni sebenarnya tak boleh stop buat. Rekrutmen jangan stop buat. Kenapa saya kata jangan stop buat? Katakanlah korang excited kan, okay first time ni nak rekrut team ni, first time nak ambil anak buah ni. Okay, dah dapat 3 dropship, okay stop. Terus tak nak ambil dah team lain. Sebab apa? Sebab korang yakin 3 dropship yang korang ambil tadi tu akan stay dengan korang sampai bila-bila. Tapi dekat sini kalau korang fikir macam ni, tolong buang mindset macam tu. Okay, kenapa saya kata tak boleh stop buat rekrutmen? Okay, sebab bayangkanlah bila kita dah rasa puas kan, dah rasa cukup dah dengan tim yang kita ada sekarang. Nanti bila satu hari nanti ditakdirkan macam saya cakap tadilah, tim kita pergi dari kita. Okay, pergi tu maksudnya dah tak join tim kita lah. Tim kita dah tak stabil dah time tu. Kan dah ramai orang keluar, dah ramai orang pergi, ramai orang left. So dekat sini dah tentu-tentulah emosi kita pun jadi tak stabil, betul tak? Jadi dekat sini sales kita dah start jatuh dan sebagainya. Tapi dekat sini bila kita nak buat rekrutmen baru, kita terus nak cari ejen baru, dia akan jadi susah. Sebab orang tengok kita dah tak aktif dah. Orang tengok tim kita banyak yang lari. So dekat sini emosi kita terganggu. Emosi terganggu, sales pun akan terganggu juga. Jadi macam mana nak elakkan benda-benda ni berlaku? Sebenarnya korang kena prepare siap-siap lah. Kena prepare siap-siap dari sekarang ni, dah kena buat rekrutmen sentiasa. Setiap hari kena buat rekrutmen. Okay, sentiasa buat. Tapi bukan semata-mata buat rekrutmen, lepas tu kita terus tinggalkan tim kita. Bila tim kita dah join, aku nak buat dia join tim aku je. Lepas tu lantak dia lah nak buat sales macam mana. Aku bagi stok kat dia, lantak dia lah nak jual macam mana. No, tolonglah jangan buat macam tu. Okay, tak baik kalau orang buat kat kita macam tu, kita tak suka kan. Habis tu nak buat apa Fika, okay? Jadi kita pergi kepada R yang kedua, kita buat retain. Retain ni apa? Retain ni kita bagi value kat team kita kan, buat personal coaching dengan diorang, follow up diorang selalu. Bila saya kata selalu ni, korang buatlah sebulan 2 kali follow up untuk team yang kecil, untuk team yang masih kecil, lagilah banyak peluang korang follow up dengan dia selalu. Okay, personal tau, bukan follow up dalam group. Okay, tanya dia ada apa masalah ke kan, kalau tiba-tiba nampak dia senyap ke. Kenapa saya kata buat coaching personal? Kenapa saya kata buat follow up personal? Sebab apa? Bila kita tanya dalam group, percayalah tak semua team kita, tak semua ejen kita, dropship kita akan berani nak bagi tahu masalah dia orang. Kebanyakan dia memang akan segan. Kan takkan dia nak tahu, takkanlah dia nak bagi ejen dia tahu masalah dia, nak bagi ejen lain tahu masalah dia. Kan kadang-kadang dia orang nak share dengan kita je, dia orang perlukan pendapat kita. Okay, sebab setiap ejen ni perangai dia you guys kena tahu, perangai diorang beza kan, nama pun manusia kan, mestilah macam-macam jenis perangai. Okay, so kita tengok apa yang kita boleh bantu diorang, bergantung masalah diorang apa. Okay, jadi kita ni as leader kan, kita as leader bukan nak diorang restock je. Yes, kita ambil diorang sebab kita nak naikkan sales kita, tapi benda paling first kali kita ambil team, kita rekrut team ialah sebab kita kena ada niat dan kita nak tolong diorang, kita nak bantu diorang, nak bantu selesaikan masalah diorang. Okay, kebanyakannya yang join team kita sebab diorang percaya kita ni boleh bantu diorang. Jadi kita kena buktikan pada diorang yang kita memang betul-betul boleh bantu diorang.
bantu dari segi apa? Katakanlah diorang ada masalah kewangan ataupun macam sekarang ni COVID kan, ramai yang kena buang kerja. Okey, tak nafikan ada ejen Fika sendiri yang parents dia pun kena buang kerja time COVID-19 ni. So dia bergantung kepada bisnes yang dia buat sekarang, bisnes Abis Cokoja. So bila kita dengar tu kita rasa macam okey, aku punya tanggungjawab besar. Yes, leader ada satu amanah ni yang korang kena jaga. Bila tim dah join tim korang, betul-betul bantu diorang sampai diorang jadi, sampai diorang capai apa yang diorang nak. And make sure bila kita ajar diorang, kita bagi ilmu kat diorang, make sure diorang terus buat benda tu, terus apply. Macam mana Fika nak jadi leader yang macam mana nak bagi diorang buat apa yang kita ajar tu. So bagilah task dekat diorang, bagi task, bagi due date. Okay, so submit personal, nak tengok apa masalah diorang kan. Okay, so kita tengok kat sini performance diorang, and every month, setiap bulan kena make sure diorang hantar, diorang bagi tahu kita report kita macam mana sales bulan ni, bagi report sales ke apa ke terpulang. Okay, kalau kita leader kan, walaupun kita leader, kita tak boleh ada perangai yang macam bossy sangat. Bossy ni macam nak cakap, bossy macam rasa diri macam boss sangat kan. Aku leader, korang agent, korang kena dengar cakap aku. Jangan buat macam tu sampai, sebab benda ni diorang akan rasa macam ada jurang yang besar tau antara diorang dengan kita, antara leader dengan agent. Ada jurang besar, jadi diorang pun takut nak share masalah. Okay, diorang ingat kita ni nak benda yang best-best je, dengar benda yang best-best je daripada diorang. So kita as leader, kita kena tahu masalah diorang apa. Okay, jadilah leader yang caring terhadap anak tim kita. Mungkin kita boleh layan dia sebagai kawan, macam kawan kan, friendly, tapi jaga adalah batas dia kan, supaya dia hormat kita as leader. Okay, and then R yang ketiga ialah reward. Takkanlah ejen dah push sales, dropship dah push sales kan, dah buat sales kau-kau, tak nak bagi reward kan. Okay, reward ni dia macam kita bagi ni sebab kita hargai usaha diorang, effort diorang kan. Sebab tanpa diorang, kita pun takkan bangun kan, kita pun takkan ada dekat level yang kita sekarang. Tanpa diorang kita tak akan capai kejayaan yang kita ada hari ni. Contohlah macam Fika, macam saya sendiri, saya tahu tak ada tim, tanpa tim saya takkan berada dekat mana yang saya ada sekarang. Saya takkan ada kat level yang saya ada sekarang. Okay, so setiap kali saya dapat tahu sales bulan ni berapa, saya akan ingat okay, ni sales tim aku. Bukan sales aku seorang, no. Ni my team punya sales. Okay, diorang punya effort. Okay, yang penting kita tolong diorang juga. Okay, percayalah sekecil-kecil reward pun kita bagi dekat diorang akan hargai. Maksudnya kita betul-betul hargai usaha diorang. Okay, and then make sure diorang rasa macam okay, I want to do better next time. Diorang akan lagi rasa macam semangat nak buat yang lagi terbaik lepas ni. Okay, okay. Moderator boleh teruskan soalan seterusnya. Baiklah, soalan yang ke-6 pula. Apakah cara berkomunikasi yang terbaik dengan customer? Dan saya pasti Cik Nurul sendiri arif tentang ragam customer yang pelbagai. Mungkin Cik Nurul boleh berikan pendapat mengikut jenis-jenis pelanggan yang berlainan. Okay, cara nak berkomunikasi dengan terbaik dengan customer Okay, cara nak communicate dengan customer ni, first kali korang kena tahu. Okay, customer yang datang kat kita ni ada dua jenis. Ada dua jenis customer, dua jenis pelanggan. Satu yang memang datang terus nak beli produk kita. Kan? Satu lagi yang nak tahu dulu produk kita ni macam mana. Apa kelebihan produk kita. Apa manfaat yang produk kita boleh bagi dekat diorang. Kalau diorang beli produk kita, apa yang diorang dapat. Best sangat ke produk kita ni. Okay, ada juga jenis customer yang dia dah tahu dah. Semua detail pasal produk kita dah tahu dah. Okay, dia dah tahu dah. Contoh macam Abis Cokoja ni, Abis Cokoja lagi kan. Abis Cokoja ni dia dah tahu dah ada berapa flavor, ada topping apa, topping double topping atas bawah, kan, coklat cair leleh banyak. Okay, dia dah tahu dah semua details pasal produk kita. Tapi dia nak tengok feedback daripada customer-customer lain pula, macam mana dia nak tengok betul ke produk kita ni sedap. Kan, sebab kadang-kadang kita asyik post gambar produk, video produk, tapi kita tak post pun feedback customer. Kita tak tunjukkan kepada orang yang customer lain dah rasa and dah memang confirm dah benda ni sedap. So dekat sini kita kena gain trust lah daripada customer kita. Melalui apa kita nak gain trust diorang? Banyak cara, tapi antaranya ialah communication kita yang padu. Macam saya explain awal-awal tadi tentang service juga, good service kita, communication kita. Okay, so korang kena tahu customer 2021 ni dia dah semakin agresif. Kita dah 2021 kan, so customer pun dah makin maju, dah makin agresif. Okay, saya bagi satu situation lah. Kalau katakanlah customer PM tanya harga, PM kita tanya harga,
kita kalau boleh kita as seller ni kita jangan melirik. Jangan melirik tu maksudnya jangan macam okey sebelum tu boleh saya tahu dulu nama cik siapa, cik tinggal dekat mana, single ke tak, dah kahwin ke belum. Jangan macam tu, okey. Teruslah jawab apa yang dia tanyakan tapi akhiri dengan soalan. Jangan tinggalkan dia macam tu je. Contoh, ada customer PM, boleh saya tahu berapa harga moisturizer ni, berapa harga moisturizer ni ataupun dan kita terus jawab. Okey, terus jawab harga dia berapa, katakan RM50 kan. Okey. Moisturizer ni RM50, tapi jangan tinggalkan dia macam tu je. Okey, tanya dia balik, awak berminat nak beli moisturizer jenis apa? Dry skin ke ataupun oily skin ke, okey? Sebab apa tau? Biasanya customer macam ni dia dah tahu dah produk, dia dah tahu dah pasal produk yang kita jual tu kan. Dia dah tahu dah, contoh macam AB Chokoja kan, dia dah tahu dah AB Chokoja ni ada 2 flavor, 3 topping semua. So dia cuma nak tahu berapa je harga. Customer macam ni sesuai kita nak buat hard sell. Okey, ingat lagi kan saya explain pasal hard sell tadi. Hard sell ni kita terus bagi tahu je harga terus berapa. Okey, tak payah nak melirik bagi tahu tentang berkaitan produk ni ke apa ke. So andai katalah, ni pun ramai juga banyak juga terjadi kan dekat semua seller kan. Andai katalah customer tu senyap, lepas kita bagi harga dia senyap kan. Terus senyap, dia sin, kita pun macam dia tak jadi beli dengan aku ke. Time ni lah sebenarnya kita kena grab peluang apa Fika? Kita kena follow up dia orang. Nak follow up pun ada cara dia juga. Bukan terus tanya, "Hi sis, jadi ke beli?" Kalau boleh, sebab benda ni common sangat. Common kan orang kata, "Hi sis, jadi ke beli?" So kemungkinan besar customer akan jawab, "Sorry saya tak jadi beli. Lain kali So kat sini kita dah down dah. So rugilah dekat sini kan. Kita kena kuasai juga follow up customer macam mana. Follow up dia orang kalau boleh bagi special value. Contohlah special value korang nak bagi apa kan. Contoh, okey kalau sis beli 2 botol hari ni saya nak bagi free COD. Tapi hari ni je tau saya nak bagi free COD sampai pukul 5 petang. So diorang mesti fikir macam, kena beli hari ni juga. Hari ni je dapat free COD. Hari lain tak dapat dah free COD. Tapi korang tak boleh bagi value ni selalu. Kena bagi sekali-sekala je. Mungkin lah korang boleh bagi dekat value macam ni, promo macam ni bagi dekat customer yang first time order dengan korang. Ataupun customer yang dah selalu sangat beli dengan korang, customer VIP. So make sure tak boleh buat promo selalu sangat. Kenapa saya kata tak boleh buat promo selalu? Nanti bila korang buat promo selalu sangat kan, brand korang dah tak ada value. Nanti customer akan fikir macam ni, tak apalah kalau aku tak beli sekarang pun nanti pun dia buat lagi promo, confirm dia buat lagi, aku tunggu je next promo dia. Nampak tak? Kat situ dah jatuh dah. Korang punya brand value kat situ dah jatuh dah kat situ. So jangan buat selalu, buat sekali-sekala. Make sure bila korang buat, korang dapat tarik terus perhatian customer, dapat terus tarik attention customer. Ataupun kalau tak nak buat promo lah, kalau tak nak buat promo kan. Okay, sis nak join tak postage hari ni before pukul 5 petang? Tanya dia macam tu. Okay, elakkanlah tanya macam jadi ke beli. Okay, semua tu okay. Tak lupa juga bila pelanggan korang dah beli kan, dah repeat banyak kali dengan korang kan. Jadi diorang dah dikira sebagai regular customer. Okay, tapi regular customer ni, perkataan regular customer ni terlalu mainstream sangat. Kita dengar pun kita rasa biasa je kan. Kalau macam saya sendiri saya suka sebut customer VIP. Baru sedap sikit dengar, customer VIP. Customer VIP ni lah yang korang kena jaga. Tak kisahlah korang jual produk apa sekalipun, pastikan ada customer VIP. Okay, bukan seorang. Korang kumpul ramai-ramai customer VIP. Bagi special value dekat customer VIP tu supaya dia rasa macam nak beli dengan kita je. Tak nak beli dekat seller lain. Okay, setia nak beli dengan kita je. Tak curang pergi lari kat seller lain ke apa ke. Walaupun tak kisahlah berapa ramai sekalipun seller yang jual produk yang sama, make sure dia beli dengan korang saja. So bagi loyalty dekat dia. Okay. Okay, so far banyak tak korang dapat malam ni? Okay, faham tak? Faham tak apa yang saya explain? Kalau faham cuba komen, faham. Dah tinggal 43 orang je. Banyak faham. Okay, mantap. Okay, korang tunggu sampai habis tau. Tunggu sampai habis live. Kita tak janji tipu tau, tak janji kosong. Memang ada benda nak bagi kat korang. Okay, jadi moderator boleh teruskan soalan next. Sorry. Okay, ni adalah soalan yang terakhir sekali. Bagaimanakah seorang pelajar tu nak membahagikan masa antara belajar dengan perniagaan? Okay, macam mana seorang pelajar dapat bahagikan masa antara belajar? Okay, ni soalan famous lah. Because tak tipu saya selalu dapat soalan ni sebab sekeliling saya pun ramai student. Saya punya team sendiri pun ramai sangat student. Follower saya pun ramai student. Okay, yang buat business. So korang tengok Fika sendiri pun korang mesti pelik kan. Macam mana lah Fika ni boleh manage masa, study lagi, business lagi.
kan. Tak kisahlah course apa, walaupun saya course account pun ataupun jangan kata sebab yelah course account busy juga, tak kisah sebenarnya apa-apa benda yang korang belajar pun, course yang korang ambil pun semua busy. Kalau dah namanya student memang busy. Tapi tu tak menjadikan alasan untuk kita bagi komitmen dekat apa yang kita buat sekarang untuk bisnes. Ataupun korang, kalau korang ada buat part time ke buat kerja lain, tak sesi bisnes je. Mungkinlah ada di antara korang yang buat part time kerja lain kan, contoh buat Lalamove ke, ataupun korang buat Grab ke, ataupun kerja dekat mana-mana kedai makan, shopping mall ke. Okay, kena pandai manage masa, kena pandai uruskan masa, bahagi masa antara study dan bisnes. Okay. Okay, sebelum tu saya nak tanya moderator dulu. Okay, moderator, moderator pakai jam tak sekarang? Ada? Okay, pakai jam. Okay, cuba tengok sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 9.47. Okay, tengok sekali lagi. Pukul berapa? 9.47. Okay, kali terakhir, tengok kali terakhir. Pukul berapa? Masih 9.47. Okay, so saya nak tanya, jam ni awak pakai dah berapa lama? Awak pakai dah berapa lama? Boleh ulang? Jam ni Dah pakai berapa lama? Yes. Dah pakai berapa lama dah jam ni? Maksudnya start Adalah daripada 6. Adalah setahun kot. setahun. Okay, setahun ni masa lama juga kan? Okay, so apa nama brand yang awak pakai sekarang? Jangan tengok jam. Jangan tengok jam. Tengok saya, apa brand jam yang awak pakai sekarang, nama brand? Casio kot. Casio ke? Okay. Okay, okay, so sekarang ni okay, awak pakai dah lama kan? So awak fokus apa yang awak nak je, iaitu pukul berapa. Okay, dan juga awak dah tahu dah brand jam apa yang awak pakai sekarang. Sama lah macam kita kan, as student, kita nak fokus apa as student. Okay, as student tadi kita nak tengok apa, contoh study kan, moderator jawab brand apa, brand Casio. Okay, sekarang ni saya nak tanya, brand Casio tu letak dekat mana? Jangan tengok. Okay, brand Casio tu letak dekat kiri ke kanan ke atas ke bawah? Tanpa tengok jam. Di tengah. Di tengah. Di tengah. Ya. Okay, biasanya orang akan jawab macam dia tak tahu pun dekat mana brand jam tu terletak. Tapi mungkin moderator ni mau fokus setiap benda yang ada dekat jam dia kot. Okay, so sebenarnya senang je saya nak cakapkan. Saya nak bagi pengajaran kat sini, otak kita ni dilahirkan untuk fokus apa yang kita nak fokus je. Kan? Otak ni fokus terhadap impian kita, apa impian yang kita nak capai, itu yang kita dapat. Okay, saya nak tanya soalan terakhir lah dekat moderator. Semalam pukul 10 malam moderator ingat tak moderator tengah buat apa? Pukul 10 malam semalam. 10 tengah malam semalam saya buat rehearsal untuk event ni. Okay, okay, kalau moderator jawab, moderator tak ingat apa yang moderator buat semalam, saya boleh bagi Dina. Okay, that's why pentingnya fokus dan juga pengurusan masa. So that's why kita kena tulis apa yang kita nak buat setiap hari. Apa yang kita nak buat setiap hari, buat to-do list, buat planning. Walaupun kita student kan, walaupun tak buat bisnes, mesti ada banyak benda yang kita nak buat. Lagi-lagi bila kita buat bisnes, lagilah kita kena buat to-do list. Setiap hari kena buat to-do list. Okay? So kalau katakan kita banyak sangat benda nak buat kan, banyak kerja nak buat dalam masa sehari. Kan kita tak tahu nak buat mana satu dulu, kita tak tahu nak fokus dekat mana satu yang kita kena buat dulu. Sebab banyak sangat. So macam mana nak manage masa dekat sini Fika? So dekat sini lah kita buat to-do list. Kita manage masa by hour. Okay? Setiap minggu dah ada, katakanlah sebulan tu, sebelum start bulan tu kita dah buat planning dulu dah. Sebulan ni apa yang aku nak buat? Dah buat planning untuk sebulan, kita buat pula by week. Buat untuk seminggu pula. Okay? Untuk seminggu. Setiap minggu nak buat apa? Apa yang paling penting dulu? Okay? And then dah buat untuk seminggu, buat untuk setiap hari pula. Okay? Dah buat untuk setiap hari, buat by hour pula. Dalam masa sehari tu, apa yang kita nak selesaikan, apa yang kita nak settlekan hari tu. Katakanlah pagi kita busy dengan kelas kan, pagi sampai petang busy dengan kelas. Okay, so mungkin petang otak kita nak rehat sekejap, otak kita nak berehat daripada study. So time petang ni lah kita fokus kita punya business. Okay, fokus nak buat posting apa ke, ataupun buat strategi baru ke, and then malam kita fokus balik study. Tapi sebelum tidur pun sebenarnya kita boleh buat sedikit persiapan untuk kita punya business, untuk kita punya esok, untuk kita punya strategi business. Katakanlah besok, kita dah tahu dah besok tu kita busy. Okay, confirm tak sempat buat posting ke, tak sempat nak promote ke apa ke. Jadi sebelum tidur,
Apa yang saya selalu buat, saya akan tengok dulu apa gambar, contohlah saya nak buat posting kan dekat IG ataupun WhatsApp. Saya tengok apa gambar yang saya nak post besok. And then buat caption siap-siap. Contoh macam tu. So kita dah prepare benda tu awal dah. So besok bila kita busy, kita sebenarnya dah siapkan terus dah kita punya planning bisnes kita untuk hari besoknya. Ataupun lah kita buat leverage kan. Leverage ni senang nak cakap, benda simple tapi dapat result berpanjangan. Contoh saya bagi satu situation kan. Contoh masuk kelas tak study apa-apa kan. So mestilah tak faham kan. Masuk kelas sebelum tu tak study dulu. So mesti tak faham langsung. Tapi contohlah sebelum kita masuk kelas tu, kita dah buat scanning dulu dah. Scanning ni macam kita dah baca dulu lah topik apa yang lecturer nak ajar pada hari tersebut kan. So agak-agak masa lecturer ajar tu, kita akan faham tak? At least tak banyak, kita akan faham sikit tak? Saya nak tanya, cuba jawab dekat komen. Sebelum kita masuk kelas ni kita dah study dah dulu. Agak-agak kita akan faham tak walaupun sikit lah apa yang lecturer tu ajar. Okay. So leverage ni dia ibarat macam langkah yang mudah lah kan. Contohlah kita nak buat produk kan. Kita nak buat produk, katakan nak keluarkan produk 5,000 pieces. Contoh 5,000 pieces. Kita buat pakai mesin, senang. Siap pun cepat and dapat juga result banyak. Kalau kita pakai orang mungkin akan lambat sikit kan. Benda simple kan tapi tak semua orang boleh buat. Jadi sebenarnya ni perkongsian ni saya ambil daripada Ustaz Basri lah yang ajar, CEO Buruj kalau korang kenal. Okay. Beliau pesan kita ni kena seimbang, dari segi semua benda kena seimbang, dari segi study kan, daripada segi komitmen kita, bisnes kita. So bila kita nak tahu kan bulan ni kita performance kita okey ke tak okey ke, kita tengok setiap minggu. Tengok setiap minggu cukup tak dari segi macam mana kita manage family, dari segi macam mana kita spend time dengan family kita, spend time dengan kawan-kawan kita, spend time bisnes kita, agama kita, cukup tak untuk bulan tu. Itu cara macam mana kita tahu pengurusan masa kita ni sebenarnya dah cukup terbaik ataupun belum. Okay? Okay. Itu sahaja. Harap-harap membantu dan menjawab soalan daripada yang tanya ni. Okay, moderator ada apa-apa nak teruskan, nak tambah? Sebelum saya nampak kita dah kesuntukan masa. Jadi sampai di sini sajalah sesi soal jawab bersama tetamu jemputan Cik Nurul Afika. Terima kasih kepada Cik Nurul Afika di atas tips-tips yang diberikan. Dan baik dah, tadi saya dengar Cik Nurul nak buat something, nak bagi ganjaran kepada penonton kita. Apa tu? Okay, betul. Okay, sebelum saya bagi hadiah tu, okay, saya nak bagi tahu siapa dekat sini yang nak belajar lebih detail tentang bisnes. Sebenarnya apa yang saya share kat korang malam ni memang korang rasa banyak, tapi sebenarnya ada banyak lagi yang saya tak share dengan korang. Benda tu special lah untuk yang join team saya, memang akan dapat coaching every week. Okay, so siapa dekat sini nak belajar lebih detail tentang bisnes, ni peluang untuk korang semua, untuk anda semua, tapi terhad untuk 50 orang terawal sahaja. Okay, sebelum tengah malam besok. Okay, 50 orang terawal je tau. Fika buka peluang untuk join team Fika, untuk join team Snack Space, join team AB Cokoja. Tak kisah dropship ataupun agent. Untuk yang tak ada modal pun boleh, no problem, no hal. Okay, 50 orang terawal je yang Fika buka peluang, jangan lepaskan peluang. Okay, apa benefit untuk 50 orang terawal yang join malam ni? InsyaAllah besok Fika nak buat special talk macam mana nak mulakan bisnes yang mudah and konsisten. Okay, selain juga free talk besok, Fika nak buat Fika nak bagi juga free module yang Fika memang belum share dekat siapa-siapa. Mungkin malam ni masih ramai yang terfikir-fikir tapi takut terlepas peluang kan. Jadi Fika suggest kat korang, untuk yang belum follow Fika punya link Telegram, korang follow dulu link Telegram tu, pergi dekat IG Fika, Afika Ishak. Okay, korang join link Telegram tu sebab Fika nak share dekat situ link Fika nak share untuk link korang join team Fika, okay? Sekejap. Fika terpaksa end live ni, Fitrah. Okay. Kejap korang. Ataupun moderator boleh pin, sorry tak apa, Fika dah komen dah, okay. Okay, so Fika akan share link WhatsApp tu dekat link Telegram Fika. Untuk yang tak join lagi boleh join sekarang, tapi link WhatsApp tu Fika hanya buka 10 minit saja. Lepas tu dah tak ada link WhatsApp tu. Ingat tau 50 orang terawal je. Korang jam malam ni, besok malam Fika terus akan buat free talk untuk korang. 50 orang terawal je. Fika akan terus bagi free module. Ni je peluang yang korang boleh grab sekarang. Okay, sekejap Fika share dulu kat link Telegram. Sekejap
Okay, Fikra share dah dekat grup Telegram, korang boleh tengok sekarang. Okay, so macam yang saya cakap tadi, okay, saya nak bagi hadiah dekat korang sebab stay sampai habis talk ni, sampai habis live ni. Ada yang tengok dekat IG live sebab tak sempat masuk Google Meet ke apa, saya tak tahu. Okay, so siapa yang nak hadiah dulu, komen dulu nak tengok dulu. Lebih, ada 43 orang malam ni yang join. Kalau boleh saya nak lah 43 orang ni komen nak dulu dekat bahagian komen. Okay, siapa yang nak hadiah? Senang je syarat dia, senang sangat-sangat. Senang yang teramat-amat. Okay. Okay, syarat dia senang je. Korang screenshot talk ni ataupun mungkin korang dah ada rakam video ke apa tadi terpulang. Tak kisahlah screenshot gambar ataupun video and then korang post dekat IG story and then korang tag saya dengan Club Entrepreneur. Sekejap Entrepreneur Club UiTMJ kan? Betul tak? Sekejap. Moderator cuba check. Alamak, tertypo pula. Betul lah, betul tu. Entrepreneur Club UiTMJ. Okay, senang je. Okay. Tapi bukan post je tau. Okay, saya nak korang buat feedback seikhlas hati. Ulang balik apa yang saya cakap tadi tau. Korang just buat summary je ataupun tak kisahlah buat feedback seikhlas hati. Banyak tak korang dapat malam ni. InsyaAllah dalam ramai-ramai tu saya akan pilih dua pemenang. Saya akan pilih dua pemenang, seorang lelaki dan seorang perempuan. Nak bagi sama adil kan, saya akan pilih seorang lelaki dan seorang perempuan. Okay, makin sikit orang join, makin sikit orang menang. So make sure korang jangan lepaskan peluang. Jarang saya bagi Cokor Jafri ni, saya pilih dua pemenang. Okay, join je, mana tahu rezeki korang. Okay, so post talk ni and then tag kita orang dekat IG. Okay, Afika Ishak dan juga Entrepreneur Club UiTMJ. Okay, moderator ada apa-apa lagi nak tambah tak? Tiada apa dan saya rasa sampai sini saja. Dan korang jangan lepaskan peluang keemasan ni, okey? Maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Saya rasa Cik Nurul Afika pun tak ada apa-apa lagi nak cakap. InsyaAllah semoga saya menjawab segala soalan yang korang. InsyaAllah mungkin lepas ni kita akan buat next talk lagi ke, collaboration ke, okay? So make sure, bukan make sure lah, saya harap korang dapat banyak sangat ilmu yang bermanfaat malam ni. Saya minta maaf kalau ada silap ataupun kurang kat mana-mana yang saya share. Semoga saya dapat membantu korang jawab apa yang korang tertanya-tanya selama ni, okay? So good luck, all the best yang buat business, tak kisah yang baru nak start business ke ataupun yang dah lama buat business. Make sure jangan give up and trust the process, percayalah. Percaya proses, jangan give up, sentiasa maintain high energy. InsyaAllah korang akan dapat apa yang korang nak cepat. Apa yang korang nak capai, sorry. Dan juga hanya laju akan maju. So make sure korang cepat. Okay, speed. Okay, kena lagi cepat dari pesaing. Okay, so itu sahaja. All the best. Thank you so much yang sudi join talk malam ni, okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya minta diri dulu. Okay. Mawar melati indah di taman, indah lagi kembang selasih. Akhir kata saya ucapkan cukup sekian, terima kasih. Saya Nur Najwa Balkis binti Zaludin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, manakala sesegala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Para hadirin diminta bersama-sama menyanyikan lagu UiTM di hatiku dahulu sebelum bersurai. Terima kasih.